بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف قدس الله سره باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند الرمي الجماري. Situ bab terdatang daripada menyatakan tegah menghalau orang-orang waktu melontar jamarah. An Qudamah bin Abdullah qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarmil jimar ala naqah laisa darbun wala tardun wala ilaika ilaik. Hasan sahih. Daripada Qudamah ibnu Abdullah katanya, aku melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar ia akan jamarat, akan jimar, jamrah, jimar jamaat, mana segala jumrah, atas unta. Mana Nabi melontar sambil berkenderaan, tiada pukul dan tiada halau dan tiada ilaiki, maknanya kepada engkau. Masalah 369. Ketahui kiranya ya saudaraku, apabila seorang tu pergi melontar jamrah, maka janganlah ia menghalau orang dan memukul-mukul akan mereka supaya menyimpang daripadanya dan memberi lapang. Dia nak pergi lontar tu jangan dengan berkasar lah, tolak sana tolak sini, hempit orang, ya, atau semua tak dibenarkan. Izak, menyakiti itu haram pun. Jangan dengan berkata perkataan yang menunjukkan suruh orang memberi lapang, ya, lalu tepi jangan. Ya, mana penuh beradab tenang ni. Orang lain pun semua nak melontar ke tempat yang sama, niat yang sama, kerja yang sama. Apa kita, kalau kerja lain-lain sama, semua nak pergi nak buat kerja yang sama, pelan-pelan. Maka jangan dia memerlukan perkataan yang menunjukkan suruh orang memberi lapang dengan sebab besar pangkat dunianya. Dia raja ke, dia sultan ke, dia agung ke, ya, sama di sana. Kerana dia demikian itu tiada dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Anak banding jawab besar dengan agung. Jawab besar dengan Rasulullah SAW. Dia menteri dengan Rasulullah jawab besar. Dia agung dengan Rasulullah jawab besar. Ya, tak ada orang paling mulia dan dunia melainkan Rasulullah SAW. Ya, naudahkan makan nanti aflak, kirakan engkau yang muat aku tak jadikan lagi bumi. Besar ni martabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Pun Rasulullah tidak membuat sedemikian. Laisa darbun wala tardun wala ilaika ilaik. Dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Qudamah ibni Abdullah qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmil jimar ala naqa laisa darbun wala tardun wala ilaik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda sallallahu alaihi wasallam, nama dia Qudamah ibn Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, telah aku melihat akan Rasulullah SAW melontar ia akan jumrah dari atas untanya, tiada memukul ia akan seorang dan tiada disuruhnya halau akan orang supaya luas jalan dan supaya memudahkan baginda lalu tak buat kerja macam tu, dan supaya senang dia pergi melontar, ya, atau benda tidak dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada berkata ya atau suruh katanya menyimpang sekalian kamu, ya. Rasulullah SAW datang atau ada orang lain kata tepi-tepi beri jalan baginda sampai, tak boleh. Maka hendaklah sekian kamu tu berlapang, tak ada. Maka yang demikian itu tiada sekali ada disuruhnya perbuat, mantap dilakukan Rasulullah SAW tindakan yang sedemikian. Dan kata misal Tirmizi pada bab ini ada riwayat daripada Allah Ibn Hanzalah, dan katanya lagi bermula hadis Qudamah Ibn Abdullah ialah hadis yang hasan lagi sahih. Hasan min tariq, sahih min tariq al-akhir.
mana yang dibuat hujah, itulah dilarang kita melakukan perkara tersebut, iaitu menolak orang atau minta supaya bilapang, ya, ataupun perkara yang menyakiti, itu semua ditegah. Bab maja'a fil ishtiraki fil badanah wal baqarah. Bab yang datang ni pada menyatakan bersekutu pada seekor unta atau lembu kerana menyembelih hariah. An Jabir qala naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah al-baqarah an sab'atin wal badana an sab'ah. Hasan sahih. Daripada Sayyidina Jabir katanya telah menyembelih kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah akan seekor lembu, ya, daripada 7, dan juga unta daripada 7. Mana seekor tu dibagi 7. Itu menandakan boleh kita melakukan tadi dengan berkongsi. 1 ekor 7 orang boleh. Yang ulama bahas walaupun niat yang lain. 1 ekor tu semua niat korban, ini niat akikah, ini niat saja dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. An Ibn Abbas qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fahadar al-adha fashtarakna fil baqarah sab'atan wa fi juz'a wa fi jazuri 10. Hasan gharib. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya adalah kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musafir. Maka datang masa korban, maka bersekutu kami pada seekor lembu 7 orang dan pada unta 10 orang. Ada riwayat unta 10 pada. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, seyogianya bagi seorang yang hendak datang ke Mekah kerana mengerjakan haji ataupun umrah, bahawa ia membawa hadiah ke tanah haram daripada unta dan lembu dan kibas. Kalau boleh lah, kita sekarang tak bawa, datang bawa harga lah, kan, kat sana dijual. Maka boleh 7 orang bersekutu pada seekor unta ataupun lembu. Dalil di atas terang. Di dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Jabir, An Jabir qal naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-Baqarah an sab'a wal badana an sab'a. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda Rasulullah SAW yang rapat dengan Nabi SAW, kibaris sahabat, daripada sahabat yang besar, iaitu nama Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya telah menyembelih kami akan binatang-binatang hadiah ke tanah haram serta dengan Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah akan seekor lembu, ya, seekor lembu daripada 7 bersekutu, mana berkongsi 7 orang, dan sembelih akan seekor unta bersekutu daripada 7 orang jua. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Allah Ibn Umar bin Al-Khattab dan Sana Abi Hurairah dan Sayyidatina Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Katanya lagi bermula hadis Jabir inilah hadis yang hasan lagi sahih. Dan bermula beramal atas ini hadis di sisi ahli ilm. Ahli ilmi maknanya apa? Ahli ijtihad. Maksud ahli ilmi sini di kalangan mujtahid. Daripada sahabat-sahabat, mana al-ijtihad di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada mereka itu. Memikir mereka itu akan sembelih seekor unta kerana hadiah tanah haram itu boleh bersekutu 7 orang. Dan begitu juga seekor lembu boleh sembelih bersekutu 7 orang. Mana boleh syekh, dia boleh berkongsi. Maka ialah perkataan Sufyan Al-Thawri, Al-Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu anhum.
Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa seekor lembu berkongsi daripada 7 orang dan seekor unta daripada 10 orang. Pun ada riwayat daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mana unta tu ada 2 riwayat, satu 7, satu 10 boleh. Makilah perkataan Ishaq dan mengambil dalil dia dengan ini hadis. Ini selesai ada hujah. Dan bermula hadis Ibnu Abbas itu kami ketahui dia daripada wajah yang satu. Kemudian masalah bersekutu menyembelih korban 10 orang pada seekor unta. Ya saudara, telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan satu hadis yang menunjukkan boleh berkongsi menyembelih seekor unta seramai 10 orang. Dan katanya Ibnu Abbas qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bis safar fa hadaral adha fashtarakna fil baqara sab'ah wa fi jazur asyara. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya, iaitu Abdullah bin Abbas yang dapat tahnik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, katanya adalah kami serta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musafir. Maka datang masa korban. Ya, maka berkorban kami, maka bersekutu, berkongsi, maknanya kami pada seekor lembu 7 orang dan seekor unta 10 orang. Ya, jadi maknanya ada hadis di sini. Kemudian masalah hadiah ke tanah haram itu bagaimana? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala radhiyallahu an dalam Majmu' Bisyarhil Muhazzab, syarah Majmu', hadis ya, hadiah ialah barang yang dihadiahkan ke tanah haram daripada binatang dan lainnya. Maka yang dikendaki di sini ialah binatang-binatang yang memadai diperbuat korban. Itulah unta yang paling besar, lembu, ya, dan biri-biri. Lembu, kerbau, biri termasuklah kambing dan sebagainya jenis ini. Maka telah muafakat sekalian ulama atas bahunya sunat bagi orang yang hendak ke Mekah kerana mengerjakan haji dan umrah, bahawa berhadiah ia, ya, akan satu hadiah daripada binatang-binatang dan disembelih di sana, dan diberikan kepada sekalian orang-orang miskin di sana, yakni yang ada di dalam tanah haram. Ya, sunat. Dan disunatkan membawa atau memberi hadiah itu binatang yang gemuk elok. Jangan dia tinggal rangka yang ya, macam Ustaz Gam, Ustaz Dada dia ketulang, orang tengok pun tak semangat. Jadi bagian terbaik itu lagi apa? Lagi berat dan nafsu, dia sayang kan. Apa yang terbaik itu lagi besar pahala. Afdalul amal asqaluha. Amal lagi afdal bila dia berat. Berat apa? Mencabar lah. Orang beri kambing 1,200, ni kambing harga 5,000 seekor. Wah, yang besar semua kan. Rasa sayang, yang tu begitu lagi baik, lagi besar pahala. Maka tiada wajib hadiah itu melainkan dengan sebab nazar, wallahu alam. Kalau dia ada nazar, lillah alayya an ughriya, contohnya, wajib atasku bahawa aku berikan hadiah ke Mekah, tanah Mekah pada bagi miskin. Macam kita wajib. Kalau tak ada nazar, maka sunat bagi dia memberikan hadiah. Guna masalah hadiah ke tanah haram itu diambil dari mana? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muhazzab, ini satu cawangan, dia panggil far'un, satu far'un daripada cawangan masalah. Disunatkan hadiah itu adalah besertanya dari negerinya. Yang baik kalau boleh bawa lah. Kalau bawa kambing apa terbang kalau boleh orang dulu di pun di kampung tak jauh. Maka jika tiada perbuat dari negeri, maka boleh dibelikan dia daripada jalan. Dia beli tempat tengah jalan, dekat-dekat sampai Mekah tu, dia boleh juga. Itu lebih afdal daripada membeli di Mekah. Gitu pula. Daripada barang kita beli di Mekah sendiri, lebih afdal kita bawa. Kalau tidak pun tengah jalan sebelum sampai Mekah.
atau bawa masuk, itu lebih afdal daripada dia beli dalam Mekah sendiri, daripada membelinya di Mekah. Jika tiada juga, maka boleh juga dia dibeli di Mekah lah, tak ada masalah. Jika tiada, boleh ia beli di Arafah dan sebagainya. Maka jika tiada dibawanya sama sekali, bahkan dibelinya akan dia di Mina, harus juga. Dan asal hadiah. Ini dipanggil mazhab kita, dalam mazhab kita Al-Imam Al-Syafi'i. Dan dengan dia berkata Ibnu Abbas, Abu Hanifah, Abu Saur dan Al-Jamhur, wana majoriti fuqaha radhiyallahu anhum. Itu di antara sunat, maknanya dibawa daripada rumah, kalau tidak tengah jalan, kalau tidak pun buat kat sana pun boleh juga lah. Jadi dia beli, mana dia belikan hadiah pada orang-orang yang layak menerima di tanah haram. Kemudian masalah ishtirak, mana bersekutu hadiah, kongsi di tanah haram tu apa hukum? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarhil Musara Muslim, pada sekalian hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dalam masalah 371 itu menunjukkan harus bersekutu pada hadiah. Dan pada masalah ini ada khilaf antara ulama. Maka mazhab kita Syafi'i harus bersekutu pada hadiah itu sama ada ia hadiah sunat atau wajib. Itu yang dinazarkan jadi wajib lah. Dan harus bersekutu pula antara sekalian ahli sekutu itu mahu berbuat hadiah ke semuanya, semua berhadiah, ataupun setengah dia berkendak daging saja. Seekor lembu tu beli 7 orang, yang seorang tadi hadiah, yang seorang dia korban, seorang dia buat nazar, seorang nak makan saja, boleh, tak ada masalah. Apa niat mendapat. Dan setengah niat buat hadiah, Dan dengan ini berkata Imam Ahmad dan jamhur ulama. Jamhur mana majoriti ulama mengatakan sah, tak ada masalah. Cuma lagi kita bagi je lah, masing-masing pasal niat. Dan kata Daud Az-Zahiri, ini setengah daripada mujtahid ni, anak murid bagi Imam Al-Syafi'i. Tetapi kitab dia banyak sudah habis apa? Terbakar. Maka ulama tidak syorkan pada jalan mengambil hujah daripada Syekh. Itulah Imam Daud Az-Zahiri. Dia banyak pakai zahir ni. Kalau larang haram, kalau suruh wajib, senang. Dia banyak pakai macam tu. Kita bila suruh tu ada dua, satu suruh wajib, satu suruh sunat. Kalau larang pun bagi dua, ada larang haram, ada larang makruh. Dia pakai zahir, pakai Daud Zahiri. Tapi ahli ijtihad, tanpa darjat mujtahid, ahli besar. Dan kata si Daud, mana Daud Az-Zahir radhiyallahu anhu, setengah daripada ulama Al-Malikiyah, ulama mazhab Imam Malik, harus bersekutu pada hadiah yang sunat dan tiada harus pada hadiah wajib. Pada hadiah yang wajib dinazarkan apa, tentu harus sekutu. Yang boleh ishtirak, mana dia boleh berkongsi tadi masalah yang sunat. Itu pendapat Imam Malik dan Daud Az-Zahiri. Dan kata Imam Malik tiada harus semata-mata. Tengok dia tadi ulama Malikiyah lain ni. Maliki dengan Malikiyah lain, Syafi'i dan Syafi'iyah lain. Kalau Syafi'i mana Imam Syafi'i sini, kalau Syafi'iyah itu ulama-ulama duduk dalam mazhab Syafi'i. Kalau Maliki itu Imam Malik. Kalau Malikiyah itu ulama-ulama. Sebab dia kata ulama Al-Malikiyah yang duduk dalam mazhab Imam Malik. Adapun Imam Malik sendiri dia kata apa? Dan kata Imam Malik tiada harus semata-mata, mutlakan. Sama ada amal sunat ataupun yang wajib nazar, tak payah bersekutu gitu. Buat seorang-seorang, tu masing-masing ada hujah masing-masing lain. Dia benda apa? Ijtihad. Benda ijtihad. Dalam fiqh ni, ma'rifatul ahkam min syariah allati tariquha al-ijtihad, mengenal akan hukum syariat yang jalan dia adalah ijtihad. Itu adalah fiqh. Kalau benda tadi ijtihad, benda qat'in nas, semayang fardu wajib, haji wajib, itu bukan fiqh. Sebab tidak ada ijtihad dalam masalah nas, la ijtihad fil nas. Dan kata Imam Abu Hanifah pula harus, jika ada mereka itu sekaliannya mahu berhadiah, dan jika tiada demikian maka tiada harus. Itu maknanya ada beberapa pandangan khilafan di kalangan ulama gitu. Kemudian masalah bersekutu pada hadiah tanah haram ila akhir, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.